Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Haja Asmah, guru matematik SPM anda. Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan membuat ulang kaji tentang matematik kertas 1 SPM berkaitan tips menjawab soalan objektif bagi tajuk angka bererti, bentuk piawai dan asas nombor. Cikgu akan berkongsi pengalaman cikgu bagaimana untuk membantu calon-calon SPM dalam membuat perancangan bagi mendapatkan skor yang baik. Sebenarnya matematik ini tidaklah sesusah mana atau sesukar mana, tapi tidak jugalah sesenang mana yang diharapkan. Jadi, semua dah bersedia? Mari kita berkenalan dengan kertas 1 ini dulu. Kertas 1 mempunyai bentuk soalan objektif iaitu pilihan jawapan A, B, C dan D. Dan perlu pilih satu sahaja jawapan yang tepat untuk dihitamkan dalam kertas jawapan OMR. Di sini cikgu tunjukkan contoh kertas jawapan OMR. Jumlah soalan adalah 40 soalan dan perlu menjawab ke semua soalan. Tempoh masa yang diperuntukkan kepada kita adalah 1 jam 15 minit sahaja. Jumlah markahnya pula adalah 40 markah. Maksudnya satu soalan membawa 1 markah. Cikgu rumuskan apa cikgu bicarakan tadi. Yang pertama adalah jawab semua soalan. Kedua, kalau boleh, satu soalan tidak melebihi 2 minit. Cuba dapatkan 20 markah ke atas atau sekurang-kurangnya 20 markah. Maksudnya kena betul lah 20 markah. Seterusnya, jawab soalan yang mudah dahulu. Soalan yang tidak dapat dijawab, bulatkan dan dijawab kemudian. Yang pastinya jangan tinggal soalan tanpa dijawab. Seterusnya, harus tahu dan mahir menggunakan kalkulator saintifik. Tips seterusnya yang cikgu tak tuliskan di sini adalah baca soalan dengan tenang dan teliti. InsyaAllah akan dapat idea untuk mencari penyelesaiannya. Satu lagi, gariskan maklumat yang penting dalam soalan. Sekarang kita lihat soalan bagi tajuk angka bererti ini. Pertama, kita kena baca dulu soalan dengan teliti. Hitungkan 184.38 dibahagikan dengan 0.12 darab 350 betul kepada dua angka bererti. Selepas itu, kita cuba mencari apakah kata kunci bagi soalan ini. Cikgu akan gariskan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah dua angka bererti. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita lihat kata kunci. Selepas kita melihat kata kunci, kita melihat clue pada ruangan jawapan yang telah diberikan. Daripada clue ini, kita lihat semuanya jawapan mempunyai dua angka bererti. Sekarang, kita boleh mula menjawab. Keluarkan kalkulator. Kita tekankan on. Oleh kerana kita nak menjawab dalam angka bererti, kita mesti masuk dalam mood angka bererti. Sekarang tekan mood sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 kali. Tekan mood sehingga 5 kali sehingga berjumpa SCI ini. SCI merujuk kepada nombor 2. Jadi, tekan nombor 2. Sekarang dia tanya kita nak angka bererti antara 0 hingga 9. Jadi, pada soalan kita, angka bererti yang dikehendaki adalah 2 angka bererti. Jadi, kita tekan nombor 2 sekali lagi. Jadi, kita lihat 0.0
Ini merujuk kepada dua rumah angka bererti. Sekarang kita masukkan nilainya 184.38 dibahagikan. Bahagi, kamu boleh guna simbol ini ataupun simbol ini. Tapi cikgu lebih suka menggunakan simbol A, B per C. Jadi cikgu guna simbol A, B per C. Cikgu masukkan nilai yang di bawah pula. Jadi cikgu masuk nilai bawah, cikgu bubuh dalam kurungan. Masukkan dalam kurungan 0.12 darab 350 tutup kurungan. Dan tekan tanda sama dengan. Skrin kita menunjukkan jawapannya 4.4 kali 10 kuasa 00. Jadi kita hanya membaca 4.4 sahaja. Pada ruangan jawapan kita, ada tak yang sama dengan yang ditunjukkan pada skrin kalkulator? Ya, jawapannya adalah B, iaitu 4.4. Mudah kan untuk menjawab soalan angka bererti dengan menggunakan kalkulator? Seterusnya kita pergi kepada contoh soalan bentuk piawai pula. Bagaimana kita hendak menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah soalan bentuk piawai. Kita lihat soalannya. Ungkapkan 0.000362 dalam bentuk piawai. Sekarang, walaupun dalam bentuk piawai, kita lihat pilihan jawapan yang diberi kepada kita adalah dalam dua angka bererti. Sebelum itu, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bentuk piawai. Bentuk piawai ini, kita boleh lihat dia apabila ada tanda darab. Darab 10 kuasa N. Ataupun 10 kuasa apa-apalah di atasnya. Ini adalah bentuk piawai. Dan bentuk piawai, pilihan jawapan yang diberi pada kita adalah dalam bentuk piawai dua angka bererti. Oleh itu, kita boleh mula menjawab. Yang pertama, keluarkan kalkulator macam biasa, on. Macam mana kita nak tetapkan dua angka bererti? Ya, kita tekan sehingga berjumpa SCI. Bila jumpa SCI ni, kita tekan nombor 2 kerana kita nak angka bererti dulu. 2. Dan kita, oleh kerana pilihan jawapannya 2 angka bererti, kita tekan 2 sekali lagi. Dan kita masukkan nilai ini. 0.003162. Kita masukkan. Hanya tekan simbol sama dengan. Di skrin kita terpapar 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. Kita bandingkan dengan pilihan jawapan. Ya, pilihan jawapan kita ada pada pilihan jawapan D. Jadi, jawapannya adalah D. Iaitu 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. Kita jawab satu lagi contoh soalan bentuk piawai dengan menggunakan kalkulator. Kita baca soalan. Cari hasil tambah 0.0368 dan 12.1 darab 10 kuasa 3. Yang pertama, cikgu akan gariskan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah hasil tambah. Kalau hasil tambah maksudnya 0.0368 ditambah dengan 12.1 darab 10 kuasa negatif 3. Apabila kita dah dapat kata kunci ini, kita perlu lihat juga clue pada jawapan kita. Clue pada jawapan kita menunjukkan 3 angka bererti. Cikgu rasa kamu dah faham dah bagaimana untuk mencari menetapkan angka-angka bererti ini. Walau bagaimanapun, mari kita buat bersama. Onkan kalkulator semula. Jadi kita tetapkan
kepada 3 angka bererti. Kita tekan mode sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. 5. Ini 5 kali. Kita akan ambil SCI sebab kita nak kepada rumah angka bererti. Kita pilih, oleh kerana 3 angka bererti di sini, kita pilih 3. Dan teruskan masuk nilainya. Iaitu hasil tambahkan 0.0368 tambah dengan 12.1. Jadi ini adalah bentuk piawai. Macam cikgu cakap tadi, kalau ada darab 10 kuasa apa-apalah atau kita namakan sebagai 10 kuasa N, kita haruslah menggunakan simbol EXP ini, eksponen, untuk menyelesaikan di kalkulator kita. Jadi cikgu tak payah dah darab ni. Jadi cikgu gunakan EXP. Cikgu cuma masukkan negatif 3. Negatif 3 kita gunakan ini, simbol ini negatif 3. Dan tekan simbol sama dengan akan di skrin kita terpapar jawapannya 4.89 darab 10 kuasa negatif 2. Kita bandingkan dengan ruangan jawapan. Ya, jawapan ini sama dengan pilihan jawapan B, iaitu 4.89 darab 10 kuasa negatif 2. Mudah kan? Dengan menggunakan kalkulator, kita dapat mencari jawapan sepantas orang cakap macam kacang. Seterusnya, kita ulang kaji pula tajuk asas nombor. Sebelum kita melihat kepada soalan asas nombor, kita buat ulang kaji sikit tentang kalkulator kita. Kalkulator kita, untuk asas nombor, pada kalkulator kita ada tulisan yang berwarna hijau ini. Cuba lihat, ini tulisan warna hijau. Cikgu dah kurungkan dalam kurungan yang warna merah ini dan cikgu keluarkan di sebelah sini, di mana ada tertulis DEC, HEX, BIN dan OCT. Lihat, DEC adalah asas 10. HEX adalah asas 16. BIN adalah asas 2 dan OCT adalah asas 8. Jadi, cikgu harap kamu dapat hafal. Ada 4 asas di sini. Itu asas 10, asas 16, asas 2 dan asas 8. Sekarang kita lihat kepada contoh soalan bagi asas nombor dan bagaimana kita nak menggunakan kalkulator untuk menjawab bagi asas nombor tersebut. Baiklah, kita baca soalan dulu. Soalannya adalah P dan Q adalah dua nombor dalam asas 2. Beza antara P dan Q adalah 10011 asas 2. Nyatakan nilai bagi P dan Q. Pertama, kita akan cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah beza. Beza antara P dan Q. Apabila disebut sebagai beza, tentulah ia merujuk kepada operasi tolak. Jadi, untuk operasi tolak, haruslah kita lihat di sini, haruslah nombor yang besar menolak nombor yang kecil. Daripada pilihan jawapan kita, kita lihat antara P dan Q, kita dapat lihat di sini, nombor yang besar adalah Q dan nombor yang kecil adalah P. Jadi di sini, bagaimana kita tahu Q nombor itu besar? Sebab bilangan tempatnya adalah lebih banyak daripada bilangan tempat
nombor pada P. Jadi kita haruslah mengira Q tolak P. Sekarang kita menjawab soalan ini, keluarkan kalkulator, tekankan on. Kita hendak menjawab soalan bagi asas dan kita nak menggunakan tulisan yang dilabelkan dengan warna hijau ini. Jangan risau, tak susah pun. Tekan mode 1 kali, 2 kali. Kita tekan mode 2 kali sehingga kita jumpa perkataan base. Base ini merujuk asas. Jadi base ini nombor 3, jadi kita tekankan nombor 3. Akan terpapar kita kosong dan huruf D. Kalau huruf D ini merujuk kepada DEC, iaitu asas 10. Tapi soalan kita nakkan dalam asas 2. Asas 2 adalah BIN. BIN ini, yang cikgu tunjuk ni, tekankan butang di bawah yang berlabel hijau itu, BIN. Di skrin kalkulator, automatik akan bertukar di skrin sebelah kanan sekali itu, akan bertukar dengan huruf B. Apabila kamu berada dalam huruf B ini, maksudnya kita berada dalam zon asas 2. Sekarang kita nak uji. Kita mesti mencari satu jawapan yang apabila kita tolak, Q tolak P, kita akan mendapat 10011 asas 2. Kita boleh uji satu persatu. Baiklah, kita uji dulu. Kita uji bagi soalan A. Soalan A, cikgu uji soalan A. 11011 asas 2. Dah asas 2 nah. Tolak 110. 110. Jawapan. Adakah jawapan yang diberikan kepada kita sama dengan jawapan yang dikehendaki oleh soalan? Tak sama kan? Oleh itu kita uji lagi. Kita uji lagi. 1111 bagi jawapan B. 010. Kita tolak dengan 101. 101. Terlihat pilihan jawapan? Sama tak? Masih tidak sama. Kita cuba bagi soalan C pula. Jawapan C. Pilihan jawapan C. 11011 tolak 1010. Asas 2. Tanda sama. Kita dapat sama tak? Masih belum sama. Jadi, kita uji bagi pilihan jawapan D. 111 tolak 1100. Adakah sama? Ya. Jawapannya adalah D. Kita dapat di skrin kita sama dengan soalan sama dengan yang dikehendaki oleh soalan. Oleh itu jawapan kita adalah D. Baiklah, kita kepada soalan yang terakhir untuk sesi kali ini. Soalan asas nombor dan merupakan soalan terakhir yang kita akan ulang kaji kali ini. Nyatakan nilai digit 3 bagi nombor 5347 asas 8 dalam asas 10. Terlihatlah, kata kuncinya adalah digit 3 dalam asas 10. Kita lihat di sini nombor 5347 asas 8. Kalau asas 8 tak boleh dibaca 5347 asas 8. Kita kena baca 5347 asas 8. Sekarang kita nak tukarkan asas 8 ini kepada asas 10. Terlihat?
5347. Cara yang paling mudah sekali adalah kita lihat. Kita lihat nilai tempat. Nilai tempat macam biasa. Hujung sekali adalah nilai tempat se. Ini adalah nilai tempat puluh. Ini nilai tempat ratus. Dan ini nilai tempat ribu. Kita keluarkan kalkulator kita. On. Dan kita cari base. Dah masuk dah base di sini. Iaitu ini ada base, ini ada B ni merujuk kepada asas 2. Merujuk kepada asas 2. Jadi kita nak dalam asas 10, di mana asas 8. Mula-mula kita tetapkan asas 8 dulu. Jadi asas 8 kita tekan apa? Kita tekan ini ya. Nampak label hijau yang bertulis OCT tu? Kita tekankan. Apabila kalkulator kita berada huruf O di skrin sebelah kanan hujung sekali ini, maksudnya kita berada pada zon asas 8. Masukkan sebab kita nak cari nilai 3 sahaja. Jadi 3 ni belakangnya kita letakkan 00. Jadi cikgu masukkan 300. Cikgu tekan equal. Kita dapat 300 asas 8. Kita tukar kepada asas 10. Asas 10 adalah DEC. You tekan DEC. Sepantasnya keluarlah jawapan iaitu 192 asas 10. Jawapannya adalah C. Jawapannya adalah C. Dengan berakhirnya tips tersebut dan berakhirnya bagi soalan ini, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Kita tangguhkan sesi kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi berikutnya dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Cikgu harap tips yang cikgu berikan ini dapat membantu anda menjawab soalan dengan penuh yakin ya. Sekali lagi cikgu ingatkan agar baca soalan dengan tenang agar tidak berlaku kesilapan kerana kecuaian. Sekian saja, terima kasih. Cikgu ucapkan selamat maju jaya.